Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, tuan-tuan guru, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa khabar semua? Alhamdulillah ya. Moga-moga kita semua di dalam limpah dan kurnia dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita masuk je dalam masjid, kita harap satu je daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harap Allah Ta'ala bagi kasih sayang dia dekat kita. Kita masuk masjid, kita baca Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, buka untuk aku pintu-pintu belas kasih sayang engkau ni. Masuk masjid, kita harap Allah Ta'ala sayang dekat kita. Dengan mudah-mudahan dengan sayang dia tu, kita masuk ke dalam syurga. Apabila kita keluar daripada masjid, kita sebut apa? Ya Allah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku minta daripada engkau itu fadlik, kelebihan-kelebihan, bonus. Maknanya kalau dapat rezeki, dapat kesenangan, mudah urusan, mudah keluarga, yang tu kita minta fadlik, kelebihan-kelebihan di luar sana. Masuk masjid, kita harap Allah Ta'ala sayang dekat kita. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, hari ini kita berada 15-16 Safar. Safar. Jadi kita dah berada di tengah-tengah bulan Safar, dan semalam baru sahaja kita sambut hari kemerdekaan. Jadi mungkin hari kemerdekaan ni mungkin yang hidup hari ni, majoriti yang hidup hari ni tak rasa sebenarnya. Kalau dia dah lahir pun, kalau merdeka 1957 tu dia lahir pun mungkin dia kocik lagi lah kan, dia kocik lagi. Jadi dia pun tak rasa macam mana kena congkap dengan penjajah. Yang tu yang lahir, yang generasi saya ni lagilah tak rasa, tak tahu apa benda jajah-jajah ni kan, tak tahu apa benda. Jadi kita bila merdeka je kita pun sambutlah dengan perarakan kan. Okeylah perarakan tu. Sebenarnya perarakan tunjukkan kekuatan ni adalah suruhan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala suruh tunjuk kekuatan kan. Tapi Allah Ta'ala sebut wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail, dan siapkan untuk mereka itu apa yang engkau mampu daripada kuda-kuda yang ditambat, kuda-kuda yang bertambat ni, tunjuk kekuatan. Wa min ribat min quwwatin, daripada kekuatan yang kita ada, kekuatan berapa orang tentera kita ada, berapa senjata kita ada, kuda-kuda kita tunjuk. Mungkin hari ni tak pakai kuda lah, perang kan. Jadi kita kena tunjuk kita punya kereta kebal, kita kena tunjuk jet kita, yang tu lah. Jadi sebenarnya itu tujuan, tunjukkan kekuatan. Tapi mungkin malang sikit kita ni tunjuk, bila perarakan kita ni dia dah macam-macam kan, macam-macam. Bank pun, bank apa, Maybank, CIMB semua pun nak beragak juga. Jadi Petronas pun nak beragak. Jadi kita, bukan itu sebenarnya kan. Jadi sepatutnya kita tunjuk kekuatan kita. Kita dah merdeka, kita lepas daripada orang, jadi kita nak tunjuk yang kita ini mampu pertahankan diri kita. Yang itulah merdeka yang patutnya kita tunjukkan dalam perarakan tuan-tuan. Jadi satu benda yang saya nak beritahu di sini adalah merdeka tu kita tidak dicengkam oleh mana-mana orang. Itu maksud merdeka. Kita bebas untuk buat. Tetapi adakah kita bebas buat apa sahaja? Tak kan? Bolehkah kita dan dah merdeka ni, so malam ni saya nak merompak bank lah? Merdeka kan? Boleh buat apa saja? Boleh ke? Tak boleh kan? Malam ni kita nak pergi bakar rumah orang tu, boleh ke? Tak boleh. Jadi masih lagi di dalam peraturan-peraturan. Yang demikianlah agama ini tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala bagi kita agama, utuskan kepada kita ini agama melalui rasulnya. Allah hantar rasul, tujuan dia apa? Memerdekakan manusia. Itu tujuan dia.
Kalau Allah tak utus, nescaya kita masih terikat lagi dengan amalan-amalan ataupun benda-benda petua-petua apa sahaja orang dulu buat, yang tu kita buat sebab kita tak ada panduan. Allah Ta'ala sebut di dalam suratul A'raf, mereka-mereka yang mengikut Rasul Nabi yang buta huruf itu, Al-Ummi, yang mereka dapati namanya ditulis di dalam Taurat dan Injil, dia menyuruh mereka untuk melakukan kebaikan, melarang mereka daripada melakukan kemungkaran, menghalalkan bagi mereka benda-benda yang baik, mengharamkan bagi mereka benda-benda yang buruk, dan juga melepaskan mereka daripada bebanan-bebanan dan juga cengkaman-cengkaman yang dahulu mereka padanya. Jadi kalaulah Allah Ta'ala tak utuskan agama ini melalui nabinya, melalui rasul-rasulnya, nescaya kita akan hidup macam mana nenek moyang kita yang tak ada agama dahulu hidup. Jadi orang tua tak kasih buat macam ni, kita pun yo kau tak boleh buat, orang ni pantang tak boleh buat, pantang tak boleh. Jadi kita banyak benda tak buat, kan? Sebab apa? Sebab kita terikat dengan peraturan tu. Jadi agama datang, agama kata tak ada nas, tak ada dalil, Allah Ta'ala tak kata, jadi kita tinggalkan. Jadi itu agama yang diutuskan kepada kita, membebaskan kita, memerdekakan kita daripada belenggu-belenggu ikut-ikut orang. Budak-budak dekat sekolah pun tuan-tuan, budak-budak kan, kalau kawan-kawan dia pakai beg ni, beg apa jenama sekarang, yang dia nak pakai beg yang tu, dia orang ni pun tak merdeka sebenarnya sebab ikut kawan. Patutnya kalau seorang rakyat yang merdeka, pakailah beg apa pun, tapi tak, kita sentiasa ikut orang. Jadi kalaulah tak kerana agama, nescaya hidup kita ni, orang dewasa ni ikut macam budak-budak tu lah, ikut. Jadi kita apabila datang Islam kepada kita, kita tak mengikut, kita tak patuh, melainkan apa yang Allah dan Rasulnya suruh sahaja. Jadi sedikit peringatan lah, ataupun tazkirah berkenaan merdeka. Agama yang datang ni adalah memerdekakan diri kita juga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita hari ini kita nak sambung zikir-zikir yang ada di dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Jadi tajuk yang terakhir, kita sambung balik. Tajuk yang terakhir kita belajar dulu adalah apa tajuknya tu? Tajuk apakah zikir yang perlu dibaca apabila sampai kepada seseorang itu perasaan syak kepada Tuhan, kan? Apabila dia ragu tentang Tuhan, apa yang Nabi SAW ajarkan kepada dia. Jadi dia, ini khulasah dia lah. Kita hari itu kita sebut 4 hadis, apa yang Nabi SAW suruh. Jadi diringkaskan ataupun disimpulkan. Nombor 1, apabila seorang itu rasa, kan, dia duk fikir macam mana Tuhan ni, dia duk fikir. Jadi benda ni tak disuruh dalam agama, tapi ada orang yang macam tu, dia berfikir tentang Tuhan ni. Contoh yang Nabi bagi dalam hadis hari itu, Nabi sebut, apabila seorang sahabat berkata kepada kawan dia, siapa yang ciptakan bumi? Ataupun syaitan berkata kepada dia, bisikkan kepada kita, siapa yang ciptakan bumi? Kita pun sebut Allah. Siapa ciptakan manusia? Allah. Siapa yang ciptakan Allah? Kan? Syaitan bisik kepada kita, kan? Jadi Nabi apabila sampai fikir macam tu, Nabi SAW suruh yang pertama, yasta'izu billahi minasyaitanir rajim. Yani sebut a'udzu billahi minasyaitanir rajim. A'udzu, aku berlindung dengan Allah daripada syaitan. Aku berlindung dengan Allah. Sebab syaitan ini tidak ada yang boleh lindung kita daripada dia. Tidak polis, tidak tentera, tidak mak ayah kita. Hanya Allah sahaja yang boleh lindung kita. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Okey, nombor 2. Sebutlah amantu billahi wa rusulih. Amantu billahi wa rusulih. Aku beriman dengan Allah dan juga rasul-rasulnya. Aku beriman dengan Allah. Aku percayalah Allah Ta'ala ni. Okey, dan juga rasul-rasul yang diutuskannya. Okey. Nombor 3, berhenti. Yantahi, berhenti, anil insyaq, daripada terus hanyut
ma'al waswasah, daripada terus fikir benda-benda yang macam meragukan tu. Berhenti, stop. Kadang-kadang otak ni dia nak berjalan kan, kita kena stop dia juga, kena stop. Stop. Okey, nombor 4, sebutlah huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. By the way tuan-tuan, yang ni adalah petua untuk kebanyakan orang. Petua untuk kebanyakan orang. Kalau orang itu seorang ahli akademik, seorang yang berfikir, seorang teologis, maknanya dia cari jawapan macam mana nak. Kalau orang tanya macam ni, yang tu tak termasuk lah. Dia tak termasuk. Tapi bila kebanyakan orang yang berfikir, dia tak boleh nak jawab sebab pembacaan dia terlalu sedikit kan. Dia tak baca banyak hadis pun, dia tak hafal pun Al-Quran. Tiba-tiba nak fikir macam-macam, nak teori tu tentang Tuhan. Yang ni stop, tak payah. Okey, apa yang diajarkan lagi adalah huwal awwalu. Nabi SAW ajar untuk kita baca huwal awwalu. Dialah yang pertama, dan dialah yang terakhir, dialah zahir, dialah batin, dan dia di atas segala sesuatu mengetahui, maha mengetahui. Nombor 5 adalah baca qul huwallahu ahad, dan qul huwallahu ahad tu baca sampai habis lah. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa yadful an yasarihi thalathan, dan ludah sikit di sebelah kiri dia 3 kali. Kenapa ludah 3 kali di sebelah kiri? Belah kiri melambangkan benda-benda yang buruk. Bila ada benda buruk kita ludah belah kiri. Okay. Tapi ada juga ludah belah kanan. Cuma dalam hal ni ludah belah kiri 3 kali. Ludah tu bukan mesti ada dengan kahak-kahak sekali, tak. Kita dah sebut dia ada ailio je. Dia ada 3 level untuk sebut dalam hadis, ada 3. Nafas, tiup, itu nafas. Nafas ada sikit ailio, dan ni level paling tinggi tafal, yatful. Tafal ni dia ada ailio lebih sikit. Yatful, ludah ada ailio sikit sebelah kiri 3 kali. Dan kemudian dia sebutlah a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Betul. Baik. Jadi hari ini kita nak masuk bab yang baru, iaitu doa'u qada'id dain. Doa'u qada'id dain. Apa maksud dia ni tuan-tuan? Doa langsai hutang. Langsai hutang. Ada perkataan kalau buang air dalam bahasa Arab. So qada' hajat kan. Langsai kan hajat. Itu maksud dia, qada' langsaikan. Okey. Jadi doa yang ni langsaikan hutang. Jadi kalau ada orang yang berhutang yang tak boleh nak selesaikan, tak boleh nak selesaikan. Kalau gaji dia 10,000, hutang dengan bank 1,000, itu tak lah kan, itu boleh langsai lah. Tapi yang ni memang keliling pinjam orang ni, bayar hutang orang ni, pinjam ni, bayar orang. Korek lubang, tutup lubang, korek lubang. Yang ni orang macam ni. Okay, jadi kita nak tengok hadis dia. Hadis daripada Ali bin Abi Talib. Mana hadis ni? 394. Jauh. Okey. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Talib ni siapa? Sepupu Nabi SAW. Ali bin Abi Talib, anna mukataban ja'ahu, bahawa ada seorang mukatab. Mukatab ini satu istilah yang disebut kepada orang yang kerja dia. Dulu ada satu kerja dia menulis. Orang bagi satu benda dekat dia, dia salin balik. Dulu tak ada mesin photostat. Jadi macam mana nak photostat buku? Orang ni lah akan ambil buku tu, salin balik. Salin balik. Itu kerja dia, mukatab. Yang ni selepas zaman Nabi lah. Yang ni zaman Ali. Zaman Ali kita tahu empire Islam dah besar. Empire Islam mula berkembang pada zaman Umar. Okay, jadi ini dah zaman Ali. Okay, ada seorang mukatab datang kepadanya, ja'ahu, datang kepada Ali, faqala. Lalu dia berkata, inni qad ajastu an kitabati. Sesungguhnya aku dah tak larat lagi nak menulis. Maksudnya aku dah tak boleh nak bekerja untuk ambil upah lagi dah. Aku dah menulis, mungkin aku dah rabun ke, aku dah tak apa nampak ke, nak salin balik kan. Jadi aku dah tak boleh nak ambil upah. Fa'inni, tapi aku banyak hutang. Masuk kat sini aku ada hutang, tapi tolonglah aku. Macam mana aku nak buat ni? Lalu Ali kata,
Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kata, ala uallimuka kalimatin, mahukah engkau aku ajarkan kepada engkau kalimatin, perkataan-perkataan, allamanihinna, yang bawah ni tuan-tuan, tuan-tuan tak nampak lah, mouse tak ada gini, allamanihinna, yang mengajarkan aku ianya, ataupun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan aku perkataan-perkataan itu. Apakah perkataan itu? Lau kana alaika mithla jabali sirin, kalaulah yang ada di atas engkau itu, ataupun yang membebani engkau itu seperti Jabal Sir. Jabal Sir, Jabal Sir ni apa? Jadi para syurah hadis dia akan tengok Jabal Sir. Jabal Sir ni kalau dimasukkan Jabal Sir, ia adalah satu gunung yang berada di antara Iran dan juga Oman. Iran dan juga Oman ada satu jabal namanya Jabal Sir. Jabal Sir yang terkenal lah dengan besarnya. Jadi Ali kata kalau engkau ada hutang besar, Jabal Sir pun dainan, hutang. Dalam riwayat lain, kalau tuan-tuan nampak ada nombor dekat sini, nombor 5 dia buat rujukan, maknanya ada bawah tu ada tulis lagi lah. Dalam riwayat lain dikatakan Jabal Sabir. Kadang-kadang tulisan tu dia tak cukup titik kan. Jabal, ada yang kata Jabal Sir, ada yang kata Jabal Sabir. Jabal Sabir. Okey, kalau maksud dia Jabal Sabir, Jabal Sabir adalah satu jabal ataupun gunung yang berada di Yaman, di Yaman, tinggi, besar. Okey, regardless apapun gunung, jenis gunung ke, gunung Kinabalu ke apa ke, tak apalah. Itu bukan fokus dia. Fokus dia kalau ada banyak pun hutang, dainan, addahullahu, Allah akan tunaikan ataupun Allah akan langsaikan angka daripada engkau. Allah akan langsaikan hutang itu daripada engkau. Qala, lalu dia berkata, qul, katakanlah, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Okay, itu adalah doa dan juga hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh pada hadis ni nombor satu baik, akhrajahu Tirmizi, hadis yang diriwayatkan al-Imam Tirmizi, Al-Hakim dan selain daripada mereka, dan juga Imam Ahmad. Okey, jadi kalau ada banyak hutang pun Nabi SAW ajar kepada Ali, dan Ali ajar balik kepada penulis ni tadi. Kalau kau ada hutang banyak mana, Nabi ajar kepada Ali, Ali ajar balik kepada orang tu, bacalah Allahumma ya Allah ikfini bihalalika, cukupkan aku bihalalika dengan yang halal di sisi engkau, an haramik, daripada haramik, benda-benda yang haram di sisi engkau. Maknanya kita minta Allah Subhanahu Wa Taala cukupkan kepada kita benda yang halal. Kadang sebagian orang ni hutang banyak kan, banyak hutang, jadi bila datang benda haram kepada dia kan, dia cepat nak ambil kan. Ada orang dulu, tuan luluskan projek ni, dia pengarah, luluskan projek ni, jadi ada sikit bawah meja ni, dia cepat nak ambil sebab dia dah terjebak dengan hutang. Lalu Nabi SAW minta, ajarkan kepada kita supaya kita minta kepada Allah langsaikan hutang kita dengan cara yang halal. Ya Allah, cukupkan aku dengan benda-benda yang halal di sisi engkau daripada benda-benda yang haram. Wa aghnini, dan kayakanlah aku bifadlika. Ini perkataan kita sebut tadi, fadlu. Bila kita keluar masjid kita sebut Allahumma inni as'aluka min fadlik, kelebihan, bonus. Okey, jadi kayakan aku dengan kelebihan yang di sisi engkau, amman siwak, daripada selain engkau. Jadi ini adalah doa yang begitu popular diajarkan untuk kita melangsaikan hutang, tuan-tuan. Jadi kalau sesiapa yang ada benda-benda yang membebankan dia dari segi kemampuan keuangan ataupun harta, sangat-sangatlah untuk kita dianjurkan membaca doa ini, tuan-tuan. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika
amman siwak. Okay. Allah. Mana tadi? 3. Dah jauh. Ya tuan-tuan, mana pun hilang tadi. Jauh. Okey, kita pindah kepada hadis yang seterusnya ataupun tajuk yang seterusnya. Oh sorry, ada hadis yang kedua. Tak ada mouse lah tuan-tuan, payah lah nak cari. Hilang-hilang lah. Ada mouse. Okey, tak apa. Okey, hadis yang kedua apa yang Nabi SAW tajuk tadi, tajuk utama kita adalah doa bagaimana nak melangsaikan hutang. Jadi kita dah belajar doa yang pertama, Allahumma gfini, dan hadis yang kedua kita nak tengok yang diajarkan juga oleh Nabi SAW, diriwayatkan daripada Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Khadimun Nabi, orang yang berkhidmat dengan Nabi. Khadim, dia adalah tukang khidmat Nabi selama 10 tahun. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya qala, dia riwayatkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ataupun membacalah, yaqul kat sini membaca, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukh wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Jadi ada banyak riwayat tentang bacaan Nabi, sebab Nabi selalu baca. Nabi selalu baca, jadi macam-macam riwayat. Ada yang Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Jadi banyak riwayat sebab Nabi memang amalkan doa ni apabila pagi. Okey. Jadi apa maksud dia? Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung. Yang ni kita dah ajar dulu. Doaul hammi wal hazan dulu kita dah sebut dah. Doa ketika mana orang itu resah masa depan dia, dan juga hazan, sedih masa belakang. Resah masa ke depan ni, 2 bulan lagi ni tak ada makan ke, ataupun 2 bulan lagi ni ada bondo bosa, ya Allah macam mana. Resah ham. Ataupun hazan, benda yang telah berlaku kan. Mungkin sama ada kemalangan ke, kematian ke. Tajuk yang kita sebut tu hazan, maknanya benda itu sangat berat kepada dia sampai dia terbawa-bawa kan. Jadi macam mana nak buat, ini antara doa dia. Dan doa ini bukan sekadar sedih saja, dia meliputi banyak perkara, termasuklah menyelesaikan hutang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau minal hammi wal hazan, daripada resah, bimbang masa depan wal hazan, dan juga sedih benda-benda yang telah berlaku. Wal ajzi wal kasal, dan lemah dan malas. Lemah dan malas, dua benda yang berbeza. Lemah tak mampu buat sebab tak ada keupayaan. Maknanya dia nak pergi masjid tapi kaki dia kena gout. Itu ajaz. Gout, tak boleh jalan. Yang tu itu ajaz. Jadi Nabi suruh kita berlindung juga dengan lemah ni. Tak larat ni, tak larat ni. Nak pergi tak larat deno, tak larat deno. Ajaz, lemah. Nabi suruh kita lindung. Yang kedua, kasal, malih. Malih ni mampu tapi tak nak buat kan. Jom lapoi, malih lah kan. Malih. Jadi itu juga benda yang kita kena minta lindung, sebab itu adalah benda yang terkeji, benda yang dikeji di dalam agama. Malih lah dan lah kan, bunyi macam oh dia ni cool lah, malih lah tapi benda yang dikeji. Kasal. Wal jubni wal bukhl, jubun maknanya penakut. Wal bukhl kedekut. Yang ni penakut dan juga kedekut. Ini juga ada kaitan sebenarnya. Penakut, penakut maknanya cubalah, takutlah, risaulah kan, penakut. Ataupun kita ni selalu kita bila didik anak-anak ni, kita takut-takutkan dia kan. Kita takut-takutkan dia. Poilah situ, keluar tangan kau apa kau, keluar hantu kau kan. Jadi benda ni juga benda yang jangan kita buatlah, ajar budak-budak jangan. Akhirnya budak itu membesar dalam keadaan penakut. Dah lah penakut, lepas tu penuh dengan khurafat kan, macam-macam khurafat dia percaya. Sebab siapa aja
bapak dia ajar. Mak dia ajar. Kan? Mana nanti ada ni lah. Pergi kubur malam. Jadi tak ada pun kan. Tak ada pun benda-benda tu, penakut. Nabi minta kita, ajar kita untuk minta berlindung daripada penakut, jubun, wal bukhul. Bukhul ni kedekut. Kedekut. Kedekut ni ada banyak lah kategori. Satu kedekut harta, dan satu lagi kedekut dari segi amalan, kan, amalan. Azan nak jawab balik pun kedekut kita kadang-kadang. Sebut dengar nama Nabi nak sebut sallallahu, berat kita. Dan kedekut yang paling teruk adalah kedekut bila dengar nama Nabi tak selawat, kan, sallallahu. Kadang-kadang tu terlopeh lah. Kalau ustaz tu mengajar hadis, mungkinlah terlopeh, tak apalah kan. Tapi kalau tak dengar lama, tiba-tiba dengar nak selawat sekali tu pun susah. Yang tu Nabi sebut abkhalul bukhala, orang bakhil yang paling bakhil. Sebab air liur ni tak ada modal pun kan, air liur nak sebut je, sallallahu alaihi wasallam. Okey, bakhil pun jangan kita. Dan yang ketiga ni, ketiga, satu, banyak ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh, Nabi minta kita lindung daripada wadhala'id dain. Dhalak ni kalau ikut maksud dia adalah tulang ni, tulang rusuk ni. Tulang rusuk macam mana tuan-tuan? Tulang rusuk macam mana? Kalau kita makan rusuk tu, dia lurus je ke? Tulang rusuk dia bengkok kan, tulang rusuk. Nabi sebut wadhala'id dain. Dhalak ni maksud asal dia adalah tulang rusuk tu, ad-dain hutang. Maksudnya bengkoknya seseorang itu disebabkan hutang. Dhalak dia orang normal berjalan lurus kan, elok kan. Tapi kalau dia ni dah teruk dah ni, hutang borek pun nak bengkok dia. Dhala'id dain. Dhala'id dain. Okay, jadi ini juga termasuk doa wa ghalabatir rijal, dan juga penguasaan lelaki-lelaki. Maksudnya ada lelaki-lelaki yang boleh kontrol hidup dia. Bila dia dah banyak sangat hutang, ataupun dia terhutang budi dengan orang tu pun, orang tu kontrol hidup dia. Dia ada kerja esok ni, nak bawa anak berjalan, tapi bila orang tu khabar, esok kau jangan pergi jalan, kau pergi sini, kan? Jadi dia terhutang dengan orang tu. Jadi Nabi SAW ajar untuk kita berlindung daripada benda-benda ni. Ada 8 perkara di sini tuan-tuan. Boleh? Okey. Itu adalah habis tajuk doa langsaikan hutang. Langsaikan hutang. Ada 2, satu Allahumma kfini, yang kedua Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Okey. Jadi tuan-tuan, satu lagi benda kalau tuan-tuan perasan, sirah doa-doa Nabi ni, sirah ataupun lafaz Nabi, doa Nabi ni kalau kita perasan, yang Nabi ajarkan tu semuanya berbentuk aku. Allahumma kfini, contoh kita ambil yang tadi, doa langsai hutang yang pertama, Allahumma kfini, ya Allah cukupkan aku kan. Okey, doa yang kedua Allahumma, yang kedua ni pula Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku. Kenapa tak ya Allah sesungguhnya kami, ya Allah cukupkanlah kami? Kenapa Allah tak doa, kenapa Nabi tak ajar doa macam tu? Sebab doa ini sifat dia sendiri sebenarnya. Kita bila doa dengan Tuhan tu, kita bukan doa kat belakang ni amin bukan macam tu. Doa ni sifat dia, kita sebut, kita minta dengan Tuhan, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, ya Allah sesungguhnya aku berlindung dengan kau, aku. Okay. Kadang-kadang tak apalah, Allahumma rabbana atina, ramai tak apalah, tapi doa-doa ini adalah personal, amalan personal sebenarnya. Okey. Satu lagi sempat tuan-tuan. Baik, satu last word. Okey, doa man nazala bihi waswasata doaun man nazala bihi waswasata fi salatihi aw qiraatihi. Doa sesiapa yang turun padanya was-was di dalam salatnya atau di dalam bacaannya. Okey, tajuk ni tuan-tuan banyak orang alaminya. Doa siapa yang was-was dalam salatnya ataupun bacaannya. Kita tengok dulu hadis dia. An Uthman bin Abil As, daripada Uthman bin Abil As. Siapa Uthman bin Abil As?
Uthman bin Abil As adalah sahabat Nabi SAW, berasal daripada Taif. Apabila dia datang berjumpa dengan Nabi, perwakilan Bani Thaqif datang daripada Taif. Kalau kita ingat dulu mula-mula Nabi berdakwah ke Taif, kan? Orang Taif terima ke? Tak. Reject kan, baling batu semua kan. Okey, apabila Nabi dah kuat di Madinah, perwakilan daripada Taif datang, dan dia salah seorang perwakilan, Uthman bin Abil As, dan dia paling muda di dalam perwakilan tu. Umur dia baru 27. Lain-lain tu senior lah. Okey. Lalu dia Islam apabila ketika itu dia berjumpa dengan Nabi, dan selepas daripada itu Nabi SAW lantik dia ini jaga Taif, ataupun kita panggil bahasa lama sikit gubernur. Zaman tu tak ada lagi gubernur ni kan. Zaman Nabi lantik duduk situ, jaga situ, macam tu jelah. Jadi dia duduk jaga Taif, dan dia jaga Taif daripada zaman Nabi, zaman Abu Bakar sekejap, Abu Bakar memang 2 tahun je sekejap, lepas tu zaman Umar 2 tahun, 2 tahun jaga zaman Umar pecat dia, bukanlah pecat, Umar keluarkan dia daripada Taif, hantar dia ke Oman dan juga Bahrain, jaga kawasan sana pula. Dia kadang-kadang satu tempat tu tak boleh lama sangat. Jadi pindah. Jadi Omar kita tahu dia punya perangai macam tu. Maknanya siapa-siapa yang dah lama dengan jawatan tu, contohnya Khalid bin Al-Walid, kan? Khalid bin Al-Walid, Nabi tak pernah, kalau panglima perang zaman Nabi Khalid bin Al-Walid, Abu Bakar sambung Khalid bin Al-Walid, Omar naik, Omar pecat. Omar macam tu kan, dia pecat, dilantik Abu Ubaidah Al-Jarrah, lantik kan. Tapi bila Abu Ubaidah perang, bila kena pecat je Khalid bin Al-Walid, lantik Abu Ubaidah tak berjaya nak buka satu kota ni. Akhirnya Khalid Al-Walid, dia buat macam dia buat macam komando punya style, dia yang berjaya, Khalid Al-Walid juga yang berjaya buka kan. Jadi itulah sebab tu lepas tu dia kata rahimallahu Abu Bakar, semoga Allah rahmati Abu Bakar. Dia lantik apa yang Rasulullah lantik kan. Dia tak adalah pecat macam aku ni, aku nak tukar kan. Dia tahu siapa orang dia. Okey. Itu cerita sikit tentang Uthman bin Abil As radhiyallahu anhu, annahu atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari dia datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syaitana, sesungguhnya syaitan, qad hala baini wa baina salati, sesungguhnya syaitan ini telah menghalang aku, hala baini, telah menghalang di antara aku dan di antara salat aku, wa qiraati, dan juga bacaan aku. Yang ni dalam bacaan di dalam salat. Yalbisuha alayya, dia mengelirukan aku. Syaitan ni apabila aku salat, dia akan datang dan dia akan kacau salat aku dan juga bacaan aku tu. Okey, jadi yang pertama sekali, okey, biasanya apabila kacau salat ni, apa yang syaitan kacau kita dalam salat? Biasanya kita akan lupa bilangan rakaat salat kan. Benda yang kita biasa lupa adalah rakaat, berapa rakaat dah. Yang kedua apa? Sujud kan. Sujud sebab 2 kali kan. Sujud, okey bangkit, dah sujud ke tadi itu salat. Benda yang sama Uthman bin Abil As bagi tahu kepada Nabi. Kadang-kadang dia salat dia lupa. Okey. Dan juga bacaan aku. Bacaan ni apa? Bacaan ni juga kalau orang yang selalu solat, tuan-tuan kan, kadang-kadang apabila dia solat, dah baca Fatihah kau tadi kan, dia dah terlampau, tiba-tiba dah masuk Bismillahirrahmanirrahim, tadi baca tidak Fatihah ni kan. Jadi itu juga antara benda-benda yang tu mungkin yang advance sikit lah. Kalau yang low class sikit, dia jadi masalah apa tang bacaan ni, dia akan jadi masalah apa? Bismillah. Kita duduk sebelah ni poning ni, bismillah. Apa bismillah tak sudah-sudah. Yang ni juga, tapi yang ni bukan masalah si Uthman bin Abil As lah. Masalah dia adalah dia terlupa lah. Yang ni masalah yang bismillah, alhamdulillah, yang tu masalah. Yang tu masalah yang perlu diperbetulkan lah. Kadang-kadang guru Quran ni masalah juga. Kadang kita nak salah orang, tak juga. Guru Quran tu kata salah tu kan. Jadi dia salah lah kan.
Dia dah baca elok lah. Bismillah. Quran. Bismillah. Dia pun Bismillah. Bismillah. Betul-betul lagi kan. Bismillah. Bismillah. Sampai dia pun sampai 2 minggu pun tak betul. Jadi masalah lah. Tak payahlah kan. Tak payah. Guru Quran kadang-kadang dia jangan over lah kan. Kalau dia nak pergi kepada ahli dia, silakan kan. Untuk orang yang baca, untuk bagi boleh baca, tak payah ajar macam tu kan. Kita kadang-kadang belajar nak bagi boleh baca dengan elok je kan, bukanlah nak jadi ahli dia. Okey, masuklah tuan. Masuk 2 minit. Okey, yalbisuha alayya, dan dia mengelirukan aku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, dzaka syaitanun yuqalu lahu, ada khanzab ataupun khinzab. Ada, kalau tuan-tuan nampak baris ni kan, khanzab ataupun khinzab dalam hadis ni. Tapi ada sebahagian ada kata khunzab. Banyak, ada 4 bacaan. Okay, tak apalah, kita bagi yang ni. Rasulullah kata demikian itu syaitan yang dipanggil khanzab ataupun khinzab. Kalau ada syaitan waktu kita salat je, kita akan lupa, kita akan macam terfikir macam-macam, mana letak kunci tadi kan, khoteh tadi letak kat mana tadi. Itu syaitan, nama dia khanzab ataupun khinzab. Masuk lah. Nak habis lah. Tak apalah, kita sambung lah minggu depan tuan-tuan. Kita tahu dulu nama syaitan dia dulu. Baru minggu depan ataupun 2 minggu lagi baru kita belajar macam mana. Wallahu ta'ala a'lam. Nas'alullah ta'ala yanfa'ana bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.